Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Bahagia Al-Fazil Ustaz Muhammad Rizal Alias sahabat seperjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah. Pertama dan selamanya marilah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala dengan segala izin, dengan limpah dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita dapat memerintah negara kita Malaysia, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada malam ini kuliah khas bersama dengan Ustaz Rizal dengan tajuk dipilih siapakah pengkhianat, ya. Dan insya-Allah akan dihabiskan serinci perkembangan pentakhir ini, ya. Di mana kronologis apa yang berlaku yang sedang malu, dan dalam masa anda menjemput bahagia Ustaz Rizal untuk meneruskan kuliah umum kita pada hari ini dengan segala panjang. Ustaz, silakan. Takbir, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyyatin ukhawiyyah, tahiyyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزحرنا ومولانا محمد الذي قدوة للمسلمين وقوة للمجاهدين ورحمة للعالمين، النبي الرحمة والشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتحظى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يحب كل خوان كفور إن الله لا يحب كل خوان كفور. Sadaqallahul azim. Wa amma ba'du, fal mukarram wal muhtaram, yang berbahagia lagi dimuliakan oleh Allah, Al-Fadil Tuan Penaraju acara majlis yang dikasihi Tuan Pengurusi Surau Raudatul Jannah atau lebih dikenali sebagai Surau Tsunami, seluruh saf jawatan kuasa
yang saya kasihi tuan-tuan guru, para alim ulama, juga kepada otai-otai para pejuang kita, Pak Ali-nya bersama-sama dengan kita pada malam ini, yang saya rindui seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalian, sama adanya berada di dalam surau atau yang menonton kuliah ini secara live di seluruh negara. Marilah sama-sama, sebelum kita memulakan bicara taman-taman syurga pada malam ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemurahan akan redha-Nya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan maghfirah-Nya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan majlis pada malam ini sebagai satu majlis yang barakah. Maka marilah kita sama-sama menjaga niat, dan marilah kita menghadiahkan pahala dari bacaan suratul Fatihah yang akan kita bacakan pada malam ini buat alim ulama kita, mak ayah kita, kaum kerabat kita, pejuang-pejuang Islam kita yang telah dijemput oleh Allah Ta'ala yang berada di alam barzah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in, as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, amin. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pertamanya alhamdulillah, dan selama-lamanya pun alhamdulillah, ala kulli hal wa fi kulli hal, pada apa sahaja keadaan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada malam ni kita bertemu di zaman kerajaan yang baru. Kita beroleh angin-angin yang segar dari Putrajaya, yang mana sesungguhnya kita meyakini bahawasanya di kalangan majoriti umat Melayu Islam di dalam negara kita menyambut baik perubahan yang berlaku di peringkat persekutuan. Muslimin muslimat yang berbahagia, saya nak mulakan dengan sebuah hadis yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang barangkali insya-Allah hadis ini akan merungkaikan tajuk yang kita bicarakan pada malam ini, yang ialah siapa pengkhianat. Kerana 2-3 hari ini tuan-tuan, kita melihat bagaimana ada pihak-pihak tertentu yang begitu hebat melontarkan ayat-ayat pengkhianatan, memanggil kelompok-kelompok tertentu sebagai pengkhianat. Maka sebab itu malam ni kita nak tengok siapakah pengkhianat. Saya mulakan dengan hadis ini. Wa qala sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la taqumu as-sa'atu hatta yadhhara al-fahshu wa at-tafahushu wa qati'atur rahim wa su'ul mujawarah wa hatta yu'tamana al-kha'inu wa yukhawwana al-amin, atau kama qala sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud hadis, tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah kata baginda sallallahu alaihi wasallam akan munculnya perkataan yang keji, kebiasaan untuk berkata dengan menggunakan kalimah-kalimah yang keji, memutuskan kerabat, keburukan bertetangga, dan sehingga orang yang khianat diberikan kepercayaan yang nilai amanah, sedangkan orang yang amanah dianggap berkhianat. Hadis yang disebut oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal
Nombor hadis 6514. Tuan-tuan, kebanyakan ulama hadis sebagaimana Syekh Ahmad Syakir menyebutkan bahawasanya status hadis ini adalah sahih. Muslimin muslimat rahimakumullah. Yang pertamanya kita nak tengok apa itu khianat, tuan-tuan. Berpandukan kepada kalam daripada ulama. Yang pertama, kalau kita tengok pandangan daripada Al-Munawi rahimahullah ta'ala, maka beliau telah berkata, khianat adalah mempersia-siakan amanah. Dan adanya menyebut khianat adalah menyelisihi kebenaran dengan membatalkan perjanjian secara rahsia. Tuan-tuan boleh tengok dalam At-Taufiq halaman muka surat 162. Yang keduanya pula, kalau kita tengok pandangan daripada Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, yang inilah katanya khianat adalah curang dan juga menyembunyikan sesuatu. Ini disebut di dalam Al-Jami' lil Ahkamil Quran, jilidnya ke-7, muka surat 395. Dan juga disebut oleh Al-Jahiz, khianat adalah melanggar sesuatu yang diamanahkan orang kepadanya, sama ada harta, kehormatan, kemuliaan, dan mengambil milik orang yang telah diamanahkan, dan mengingkari orang yang telah memberikan amanah. Termasuk khianat juga tidak menyebarkan berita yang sepatutnya disebarkan, dan merubah isi kandungan perjanjian bertulis. Maka ini yang disebut sebagai khianat. Jadi tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah dalam konteks negara kita sekarang, tuan-tuan, kita tertanya-tanya, siapanya khianat, tuan-tuan? Siapanya telah memulakan pengkhianatan? Dari mulanya mereka mengambil kemenangan, tuan-tuan, mereka telah memenangi election dengan cara memfitnah, menyebarkan fitnah, dan mereka tidak takut akan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fitnatu naim, la'anallah man istaykhazal fitnah. Fitnah itu tidur, kata Rasulullah. Laknat Allah ke atas sesiapa yang membangkitkan fitnah. Mereka menaburkan janji-janji kosong. Mereka tidak membenarkan janji. Mereka telah meletakkan janji-janji politik mereka semata-mata bagi memenangi pilihan raya dengan cara membelakangi ruh di dalam perlembagaan, tuan-tuan. Ini semua telah kita ketahui. Ada tuntutan dari golongan tertentu yang mereka masukkan dalam manifesto mereka, walaupun bertentangan dengan perlembagaan, walaupun jelas mereka telah mencabar kedaulatan negara. Tuan-tuan, kita melihat timbulnya isu perkauman yang begitu hebat, sehingga bos sinar harian sendiri, Datuk Isyamuddin, dia telah menyebutkan bahawasanya negara berada pada ambang ketegangan agama dan kaum yang terburuk di dalam sejarah, tuan-tuan. Adanya pemimpin-pemimpin dari pihak pemerintah pada kali itu sampai tahap bagi ucapan, tuan-tuan, nak usir orang Melayu, mempertikaikan keabsahan Islam di dalam perlembagaan. Adanya siapa sebut ini agama mereka tidak diberikan layanan yang adil di dalam negara kita. Tuan-tuan, ini semuanya merupakan tuduhan-tuduhan yang begitu jahat, tuan-tuan. Tuan-tuan, timbul pula isu berkaitan dengan kitab suci, perjanjian ataupun agreement
terhadap manifestonya dilakukan yang mereka tak nak tunaikan janji mereka. Sampai sebut perjanjian ni bukan kitab suci, dia kata. Takkan kita boleh lupa semua tu, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Ta'ala. Yang mana kalau kita tengok, setelah daripada itu macam-macam isu, rakyat telah letih dengan permainan politik golongan-golongan tertentu. Saya nak tanya pada malam ini, tuan-tuan, siapanya telah menelefon beberapa ketua-ketua bahagian untuk membeli ahli-ahli parlimen tertentu, tuan-tuan? Siapanya bercadang dan berkira-kira untuk membawa usul tidak percaya bagi menggulingkan Perdana Menteri? Dan perkara ini telah didedahkan oleh Datuk Seri Tuan Guru Presiden kita. Yang mula-mula mereka nafikan. Mereka menyadari betapa mereka telah kalah 5-0, tuan-tuan. Setiap kali PRK kalah sampai 5-0. Tuan-tuan, masing-masing partinya berada di dalam gabungan mereka menyalahkan satu sama lain. Adanya tak nak sertai kabinet, serang kabinet dari luar. Sebab apa? Sebab kemaruk, gila nak jadi Perdana Menteri, tuan-tuan. Dia tak nak masuk, dia serang dari luar, bagi tekanan yang macam-macam. Tuan-tuan, pendirian jemaah kita sangat konsisten. Kita boleh menyokong ke arah kebaikan supaya Perdana Menteri terus berkuasa dan menghabiskan penggal. Malangnya, tuan-tuan, akhirnya kita tengok barangkali tekanan demi tekanan yang diberikan kepada Tun Dr. Mahathir, seorang negarawan yang kita kasihi, yang banyak jasanya dalam dan luar negara, tuan-tuan. Tiba-tiba kita tengok negara digemparkan dengan perletakan jawatan Tun Dr. Mahathir. Tuan-tuan, dan kita tetap bertegas untuk terus menyokong Tun. Tiba-tiba, tuan-tuan, ada pula pihak mencadangkan namanya lain, tuan-tuan. Tuan-tuan, akhirnya negara berada di zaman kegelapan politik, kebuntuan politik yang memberikan keburukan kepada negara, terutamanya adalah aspek ekonomi. Di kala mana rakyat merintih dengan kehidupan yang begitu teruk, pimpinan-pimpinan pada waktu itu yang tidak cakna dan peduli rakyat, tuan-tuan, bila dia kalah hari ini, tiba-tiba dia melalak sakan, tuan-tuan. Dan dia jadi seolah-olah macam pejuang Jawi. Sampai nak marah, tak tahu pangkat. Marah, tuan-tuan, bila MCA mengucapkan tahniah kepada Datuk Wee Ka Siong dengan menggunakan tulisan Cina dan bahasa Inggeris. Dia marah, tuan-tuan. Walhal dia tak tengok 3 jam sebelum dari itu, kenyataan dalam bahasa Melayu telah dikeluarkan. Nak bergambarkan macam dia tu pejuang Jawi sangat. Selama ni, tuan-tuan, mulut jadi macam syaitan bisu. Tak kala mana kita berhadapan dengan isu adik, isu Jawi, isu macam-macam, tuan-tuan. Apatah lagi isu penghinaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada atau tidak di kalangan pemimpin Melayu, di kalangan mereka yang bersuara mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, ada atau tak ada? Tuan-tuan, tak ada. Hari ini tiba-tiba mereka berkokok. Mereka nak tunjuk mereka jago, bila mana mereka telah hilang kekuasaan. Tuan-tuan, kita tampil menawarkan solusi. Bila mana kita melihat Nyali Pertuan Agong pun berada dalam kekalutan, dalam dilema, dalam menentukan hala tuju politik negara, tuan-tuan, kita sanggup bersama-sama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tak dapat ulama jadi Perdana Menteri, dapat anak ulama pun jadilah, tuan-tuan.
dapat anak kepada Tuan Guru Yasin. Orangnya besar jasanya di Johor, tuan-tuan. Tan Sri Muhyiddin dari tahun 86 sampai tahun 95 memimpin negeri Johor. Kita tengok banyak pembaharuan yang dia buat, menjadikan Johor sebagai sebuah negeri industri. Kita juga tengok bagaimana Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Johor yang ditukar menjadi J Corp atau J Corporation bersama-sama dengan Tan Sri Muhammad Ali Hashim. Tuan-tuan, beliau telah membangunkan cukup banyak manfaat kepada umat Islam. Antaranya bahawa J Corp ada badan wakaf, ada tiram travel yang membolehkan orang Melayu yang kurang berkemampuan untuk pergi umrah dengan harganya murah, tuan-tuan. Kita juga tengok bagaimana J Corp memiliki kepentingan saham dalam QSR, memiliki kepentingan dalam KFC. Ini semua J Corp. Banyak kalau kita nak sebut, tuan-tuan. Dan kita melihat seluruh rakyat berasa begitu teruja bila mana mendengar pengumuman kabinet yang telah diumumkan oleh Perdana Menterinya ke-8. Apatah lagi, tuan-tuan, kita tengok, subhanallah, pertama kali seorang mufti, tuan-tuan, dilantik menjadi Menteri Agama. Saya rasa sebelum terlambat mengucapkan tahniah kepada Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, Mufti Wilayah, mantan Mufti Wilayah, yang hari ini, tuan-tuan, menjadi Menteri Agama. Dulu ada satu orang di Perli, dia panggil menteri ni Menteri Liverpool. Tuan-tuan, saya pun minat Liverpool. Sebab tu dalam kitab Bahrul Mazi, tuan-tuan, disebut kita ni jangan dengki. Nanti orang yang kita dengki tu Allah angkat lagi darjatnya. Tuan-tuan, Pemaisuri Agung pun sayang kepada Dr. Zul. Agung pun sayang pada Dr. Zul. Tuan-tuan, sebab tu saya sebut adab lebih diutamakan. Tuan-tuan, hari ini, tuan-tuan, masyarakat dahagakan kepada adab. Banyak orangnya ada ilmu tetapi tidak tahu akan adab. Sebab tu, tuan-tuan, orang begitu teruja melihat, tuan-tuan, naiknya seorang mufti yang begitu tawaduk. Saya selalu berkuliah di Kuala Lumpur. Tuan-tuan, Dr. Zul kalau dia pergi, tak ada siapa tahu. Dengan jubah tu lah, tuan-tuan, dia datang mengejut, dia pegang tongkat, naik baca khutbah, tuan-tuan. Ni Dr. Zul. Tuan-tuan, sangat-sangat merendah diri. Tuan-tuan, kita seronok menerima seorang Menteri Agama yang begini, tuan-tuan. Dibandingkan dengan menteri yang sibuk berceloteh kanda adinda. Tuan-tuan, apakah jadah? Sampai Li Hafzuddin jaga agama Kristian, apakah jadah, tuan-tuan? Sebab tu, tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah, kita seronok bila mana kita ada menteri sebagaimana Datuk Dr. Zulkifli. Tuan-tuan, kita juga begitu teruja seorang teknokrat Tengku Zafrul, CEO CIMB, bos derih lah. Tuan-tuan, hari ini menjawat Menteri Keuangan. Dan kita mendoakan beliau mampu memberikan yang terbaik dalam memulihkan ekonomi negara kita, insya-Allah. Kita melihat di sana gabungan yang cukup baik antara teknokrat dan ulama. Tuan-tuan, ini bukan sebuah kabinet perkauman sebagaimana yang digambarkan oleh mereka. Kita menerima bangsa MCA ke bangsa MIC ke, cuma kita tak boleh terima, tuan-tuan, bangsa DAP. Sebab apa kita tak boleh terima bangsa DAP? Kerana mereka ni, tuan-tuan, acap kali mengeluarkan kenyataan yang tidak menghormati sensitiviti umat Islam terutamanya. Dan hari ini, inilah harga yang sangat mahal yang terpaksa dibayar oleh pemimpin Pakatan Harapan. Bila mana selama ini mereka mendiamkan diri terhadap perkara-perkara yang disinggung oleh pemimpin-pemimpin DAP. Kita boleh senaraikan satu demi satu.
Tuan-tuan, saya dah sebut banyak kali. Contoh mahkamah menjatuhkan hukuman penjara kepada Alistair kerana menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba limket siang ahli parlimen Iskandar Putri menyebutkan bahawasanya keputusan mahkamah kunci melampau. Waktu mana Rasulullah dihina tak melampau. Tapi bila keputusan mahkamah keluar, dia kata melampau. Tuan-tuan, mana pergi pemimpin Melayu yang beragama Islam pada waktu itu? Kenapa tidak menegur? Tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah banyaklah tuan-tuan. Tu tak cerita lagi isu Jawi dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dimulakan oleh Allah Ta'ala sekalian, segala-galanya cuba disentuh. Sehingga kita melihat contohnya tuan-tuan, pengajaran subjektivitas Tamadun Islam, Tamadun Asia yang masih dijadikan sebagai subjek wajib beberapa buah universiti. Itu pun diminta supaya dijadikan subjek elektif. Tuan-tuan, saya nak sebut pada malam ini, kerana pengajaran subjektivitas dijadikan sebagai subjek, tuan-tuan, kita tengok ramai pelajar-pelajar dan Muslim di UKM yang perlu Islam, kerana mereka melihat di situ kebenaran Islam. Islam ni tuan-tuan bukan agama pengganas. Islam ni tuan-tuan bukan agama pelampau. Islam ni tuan-tuan suatu agama yang membawa kesejahteraan, tuan-tuan. Ini Islam. Yang ni pun nak dikacau, tuan-tuan. Diminta supaya dijadikan sekadar subjek elektif. Kalau kita jadikan sekadar subjek elektif, tuan-tuan, pelajar dan Muslim mana yang nak ambil? Suatu kita jadikan subjek wajib, supaya tuan-tuan mereka memahami soal Islam. Tak adalah tuan-tuan mereka itu menjadi sebagaimana segelintir pemimpin hanya sehingga mempertikaikan soal Islam di dalam negara kita. Muslimin muslimat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebab tu berpandukan kalau kita tengok pandangan ulama yang kita sebutkan tadi, khianat ni tuan-tuan adalah mempersia-siakan amanah yang telah diberikan. Itu pengkhianat, tuan-tuan. Amanahnya rakyat bagi, dia tak tunai. Parlimen pun tak boleh tengok. Saya nak tanya pada ahli parlimen Kulim Mana Bau, malam ni live. Sejak jadi ahli parlimen Kulim Mana Bau, saya tahu awak Menteri Datuk Saifuddin Nasution berapa kali balik ke parlimen Kulim. Saya sibuk macam mana pun baliklah ke parlimen. Jumpalah dengan rakyat. Selesaikanlah masalah. Saya sibuk macam mana pun. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Ta'ala, mungkin lepas ni boleh balik insya-Allah. Boleh balik tengok Kulim apa yang patut ditolong, apa yang boleh dibantu. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Ta'ala sekalian, sebab itu jangan semata-mata kuat berkokok, kuat mengata, kawasan sendiri pun tak jaga. Dulu bukan main hebat hentam Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim. Sudah-sudahlah politik belegi, menyalahkan orang lain, memfitnah, mengkeji, takutlah akan amaran yang disabdakan oleh baginda Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Tuan-tuan, yang berlaku sekarang ini disebabkan kerana pemimpin mereka itu gagal menguruskan konflik dalam parti. Itu yang berlaku dalam bersatu. Tetapi bijaknya Tan Sri Muhyiddin berjaya mengambil pendekatan yang betul baik, dan kita berdoakan bersatu ini pun diselamatkan oleh Allah untuk kepentingan Islam dan Melayu, insya-Allah. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, marilah berkawan dengan PAS. Sesiapa yang berkawan dengan PAS, insya-Allah dia jadi baik, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok UMNO sekarang tidak lagi semata-mata memperjuangkan bangsa, tetapi perlembagaan mereka telah ditukar. Tuan-tuan, mereka bersama-sama dengan kita memperjuangkan Islam. Apa salah UMNO untuk kita tidak menerima mereka, tuan-tuan? Tuan-tuan, kita berpegang kepada kaedah al-aslu bara'atuz zimmah. Asal seseorang tidak melakukan dosa, selama mahkamah tidak menyabitkan mereka bersalah, tuan-tuan, kita jangan mengeluarkan kalam umpat keji dan sebagainya. Tunggu keputusan mahkamah. Jangan kita tu gelojoh, sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ajlatu minasyaitan.
Gopoh-gapoh ni dari syaitan, tuan-tuan. Jangan kita ni mengikut jejak-jejak langkah syaitan. Sebab tu sebelum kita kata pada orang pengkhianat, tuan-tuan tanya pada diri sendiri dulu. Siapanya selama ni mengkhianati nakib sendiri? Siapanya selama ni mengkhianati tok guru sendiri? Siapanya selama ni mengkhianati jasa-jasa pemimpinnya dahulu pernah mengangkat dia? Siapa pengkhianat, tuan-tuan? Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah melupakan jasa orang yang berkorban. Bila mana dia masuk dalam penjara. Hari ini tuan-tuan ada pula pergi ambil pemimpin-pemimpin yang rahsia kotak dulu, kalau tuan-tuan masih ingat. Tiba-tiba berkokok, menggelar Perdana Menteri, diktator dan sebagainya. Ni apa semua? Tuan-tuan, rakyat dah fed up. Tuan-tuan, saya bukan asing dengan gerakan reformasi, tuan-tuan. Saya terlibat dalam penubuhan adil di rumah. Lah ni rumah tu Idrus Ibrahim duduk. Keluarga Idrus Ibrahim. Idrus Ibrahim ni, tuan-tuan, guru besar saya. Tuan-tuan, saya terlibat. Saya masih ingat pada petang itu saya bersama-sama dengan Peguam Zulkifli Nordin, Ustaz Fadil pun ada. Dilancarkan adil di kampung Cerotok Kun. Nurizah pun ada waktu tu, tak kahwin lagi, tuan-tuan, comel sungguh. Waktu tu dia pun ada. Saya terlibat, tuan-tuan. Dalam penubuhan adil kita terlibat ketika mana pada waktu itu adil berjuang bersama-sama dengan gerak, kalau tuan-tuan masih ingat. Saya juga, tuan-tuan, berkempen memenangkan Datuk Saifuddin Nasution dalam pelarian kecil di Lunas. Kalau tuan-tuan masih ingat, bila mana saya ingat pada waktu itu malam-malam terakhir, Tun Mahathir sebut Cina balik Tongsan. Kalau tuan-tuan masih ingat, hanya last kali, tuan-tuan, Datuk Saifuddin menang. Pelarian kecilnya diadakan atas kematian John Fernandez. Hanya ditembak mati di Simpang 4 Kampung Baru, Bukit Mertajam. Tuan-tuan, bekas adu Lunas. Tuan-tuan, saya terlibat. Datuk Saifuddin pernah datang rumah ibu saya. Rumah mak saya tu, tuan-tuan, markas tak rasmi. Pas Taman Tuku Putra Kulim. Datuk Syed Azman pun pernah tidur. Datuk Siti Mariah Mahmud pun pernah pergi. Ramai pimpinan. Hanya menjadikan rumah ibu saya sebagai rumah persinggahan untuk mereka berehat. Tuan-tuan, saya bukan asing dengan mereka. Cuma tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah, kita nak sebut kita ni istiqamah. Dari dulu, tuan-tuan, kita berjuang menentang kebatilan. Orang kata diliwat, kita tak kata diliwat. Lagi mahkamah tak memutus dan mengeluarkan sebarang keputusan. Sebab tu biarlah kita menjadi seorang pemimpin yang punya integriti, berakhlak, beradab dan punya hemah dan syahsiah. Bukan menjadi pemimpin, tuan-tuan, yang begitu kemaruk, semata-mata mahukan kekuasaan, bertindak di luar batas adab dan akhlak. Bawa hantar nama di istana pun kelak-kelak menari, lari, sakan, tuan. Bukan main. Tu kadang-kadang betul lah kata Sami Velu. Sekarang saya tengok ramai orang sudah jadi gila. Pergi hospital tampui lah. Tuan-tuan, Sami Velu ni kadang bagus juga. Dia jadi menteri, tuan-tuan, dia tak menyakitkan hati kita. Ada kalanya menghiburkan, tuan-tuan. Ada sekali berlaku kes tanah runtuh di Sungai Siput. Wartawan tanya, Datuk Seri, tu tanah runtuh. Tanah runtuh, kasih runtuh lah. You ingat kita boleh kasih pegang sama itu tanah? Tuan-tuan, tu Sami Velu. Tuan-tuan, di kempen di Sarawak. Pembantu dia kata, Sarawak, Datuk Seri, banyak sungai. Bukan sungai banyak, buaya pun banyak. Tuan-tuan, di satu kampung, saya minister kerja raya, raya kerja. Raya pun kita kerja. Tak ada menteri kuat kerja macam saya. Ini kampung kita akan kasih mau bina itu jambatan. Pegawai dia kata, Datuk Seri, sini tak ada sungai. Diamlah. Jambatan kasih buat, sungai gali kemudian. Tuan-tuan. Tu kata hebat, menteri kerja raya yang walau raya dia kerja, tuan-tuan. Tu kata hebat, tuan-tuan. Bukan macam menteri sebelum ni rakyat kecewa, tuan-tuan. Suruh kita
minum kelapa sawit. Tuan-tuan hebat. Barangkali sebab itulah tuan-tuan daya tahan kita ni kuat. Kita tak gaduh nak tahan pesawat-pesawat dari China. Kita tak heran pun tuan-tuan dengan coronavirus. Sebab banyak minum minyak sawit tuan-tuan. Tapi malangnya sekarang tuan-tuan, kes ni makin lama makin menggerunkan. Tuan-tuan, saya baru keluar Thailand. Mojol lah dekat Thailand ada jual topi muka tuan-tuan. Tu pun mahal. Mahal tuan-tuan. Saya pergi Terengganu, saya pergi dekat 5-6 farmasi. Topi muka tak ada tuan-tuan. Balik ke Kulim pun tak ada topi muka. Tuan-tuan rakyat panik dengan virus corona ataupun COVID-19. Tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Ta'ala. Sebab tu kita doalah banyak-banyak pada Allah. Kita rasa lega tuan-tuan. Sebab politik oleh politikus yang tak bagi manfaat ni tuan-tuan telah tiada. Dan kerajaan boleh menumpukan usaha dalam nak mencegah COVID-19 ni tuan-tuan. Saya tengok sekarang ni banyak virus. Satu virus corona. Keduanya tuan-tuan ada satu virus namanya virus kaulina. Tu biasanya kena pada orang yang datang kuliah subuh. Kuliah maghrib ni saya harap tak ada yang kena. Kalau kena tu mati tuan-tuan dalam 40 minit. Bila dia sembuh, bila dia dengar tasbih kifarah wa suratul as. Tuan-tuan terus sembuh, hidup balik. Tuan-tuan lagi satu, ada satu virus, yang ni pun bahaya. Namanya virus kau kena. Tuan-tuan, virus kau kena ni lagi bahaya. Sebab apa tuan-tuan, disangka jadi PM ke-8, akhirnya tuan-tuan nak jadi ketua pembangkang abang kali. Tu virus kau kena. Tu satu. Ada lagi satu tuan-tuan, yang kahwin kawan yang kena tu imam tuan-tuan. Bini bawa parang ligan tu imam. Sebab apa? Virus kau kena. Jadi tuan-tuan doalah. Jadi Pertuan Agong pun telah menyatakan kebimbangan dah 100 berapa sekarang kes. Kes virus ni tuan-tuan, jangan main-main. Kita pun masih muskil, cara jangkitan kita muskil. Apa punca pun kita muskil, tuan-tuan tak tahu. Barangkali hukni ni bala dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita ni tuan-tuan banyak-banyak datang masjid, bukan banyak-banyak pergi tempat-tempat terbuka pasar malam, fun fair, expo, pesta. Bila ada virusnya macam ini, baru pakat-pakat ingat Allah, pakat-pakat nak solat hajat, pakat-pakat tuan-tuan nak berbalik kepada agama Allah. Sebab apa? Manusia ni lalai tuan-tuan. Tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Ta'ala, balik bab khianat yang kita bincang pada malam ini. Tuan-tuan, sebagaimana dalam mukadimah tadi saya ada petik satu ayat yang telah difirmankan oleh Allah di dalam suratul Hajj ayat 38. Yang inilah firman Allah Azza wa Jalla, inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sadaqallahul azim. Allah ni tuan-tuan tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat, yang mengingkari nikmat. Tuan-tuan, kata Imam Ibn Katsir, Allah Ta'ala tuan-tuan, dia tak suka hamba yang ada watak dan sikap yang macam itu. Yaknilah khianat terhadap perjanjian. Ini masuk khianat pada perjanjian. Yang selama ni tuan-tuan, dimalah kerajaan yang lama lah tuan-tuan, yang khianat. Janji harga minyak RM1.50 tak turun-turun. Yang pelik naik tak habis-habis. Tiba-tiba takdir Allah jatuh PH, harga minyak pun jatuh tuan-tuan. RM1.80 berapa sen. Yang lagi lawak tuan-tuan, satu bekas menteri itu sebut, kita memang sudah mau kasih turun tapi tak sempat, kerajaan sudah jatuh. Tuan-tuan, pelik sungguh. Pelik, ini lawak pelik biar ajibkan, ajib biar pelik, saya pun tak tahulah tuan-tuan. Tuan-tuan nak komen lebih-lebih pun susah. Bab kata sama value, saya no komen lah. Nanti saya akan mendapat kemaluannya. Tuan-tuan, tu yang susah, kita pelik. Dulu waktu ada kuasa tak nak turun. Macam-macam alasan. Itulah ini. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, saya pergi Thailand tadi pun alhamdulillah. Baht dibandingkan dengan ringgit naik sikitlah 7.4. Dulu 7.2.
Jadi tuan-tuan, insyaAllah kita doa supaya negara-negara luar, pelabuhan asing berkeyakinan, insyaAllah. Cuma saya pergi Phnom Penh hari itu, saya nak gelak pun ada. Sebab akhbar di Phnom Penh ni tuan-tuan keluar, dia sebut Datuk Seri Anwar ni bakal Perdana Menteri paling lama dalam dunia. Tu khabar Phnom Penh keluar. Saya tak tahulah tu, jangan saman saya sudah. Pergi tanya Hun Sen lah. Sebab apa paper tu keluar berita macam tu, bakal Perdana Menteri paling lama dalam dunia, tuan-tuan. Jadi tak apalah, Datuk Seri gunalah formula Da'i Farhan. Kau tak dapat 18 pun jangan, tunggunya 19. Tu formula dia. Sebab Da'i kata apa, 18 kali cuba, 18 kali tak jadi, 19 baru jadi, tuan. Tambah 8 lagi lah payah. Jadi tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan lagi bagus tak ada jawatan timbalan Perdana Menteri. Sebab jawatan tu bahaya, tuan-tuan. Lazim siapa duduk tempat tu takkan jadi Perdana Menteri. Jadi baik jangan ada. Tu senang, tuan-tuan, jangan ada. Dan kabinet baru ni tak ada jawatan timbalan Perdana Menteri. Cuma ada menteri-menteri kanan. Tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala silat, dia marah bila ahli kabinet ramai lah, sampai berapa puluh orang lah. Tuan-tuan, baguslah kalau ramai. Maksudnya tuan-tuan ramai, menteri dan timbalan menteri yang bersedia khidmat untuk rakyat. Baik teknokrat ke ulama ke politician, mereka sedia berkhidmat. Ini menunjukkan bahawa mereka berkeyakinan kepada Tan Sri Muhyiddin. Tuan-tuan, umum pun salah, tak umum pun salah. Bila kita tak umum, dia marah. Dia kata apa? Dia sebut bahawasanya Tan Sri Muhyiddin berhadapan dalam dilema untuk membentuk kabinet. Bila umum pula, dia kata ramai, jadi pokok ni macam-macam. Kok mana pun dia cuba cari silap, tuan-tuan. Dia sebut tangguh sidang parlimen sebab kerajaan Perikatan Nasional takut. Tuan-tuan, dulu waktu dia orang baru menang pun hampir 2 bulan diambil untuk membentuk kabinet. Dan tak ada masalah selama tidak melebihi tempoh 6 bulan. Jadi insya-Allah 18 Mei nanti jumpa di parlimen, tuan-tuan. Saya pun insya-Allah saya ingat saya nak pi. Saya nak tengok wajah ketua pembangkangnya baru, tuan-tuan. Saya nak tengok ucapan Tuan Haji Muhammad Sabu, bekas Menteri Pertahanan yang disebut dia nak mula menyerang. Tak apa, kita tunggu. Kita sambut segala serangan itu, tuan-tuan. Tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Ta'ala sekalian, kita harap kalau boleh sidang parlimen nanti boleh buat jamuan roti john ke apa sikit. Yang tu lagi bagus. Jadi mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Ta'ala, sebab tu kalau tengok pada ayat ni, tuan-tuan, kata Imam Ibn Katsir, Allah tak suka orang yang khianat pada perjanjian, sumpah, tidak memenuhkan apa yang dijanjikannya. Ini sebenarnya pengkhianat. Kata Imam Ibn Katsir, sebagaimana orang yang khianat pada apa yang telah dijanjikan, sifat lainnya yang tidak disukai oleh Allah pada hamba-hambanya, lagi satu, tuan-tuan, yang ingkar terhadap kenikmatan yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu ayat 38 dalam suratul Hajj. Dan kalau kita tengok lagi, tuan-tuan, dalam suratul Nisa, ayat tentang pengkhianatan, firman Allah Azza wa Jalla di dalam ayat 107 suratul Nisa, wala tujadilu 'anil ladzina yahtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Yaknilah maksud kepada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaknilah kata Allah, sesungguhnya Allah tidak menyukai, dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sebab apa? Sebab Allah tidak suka kepada orang-orang yang khianat, tuan-tuan. Jadi mereka-mereka yang khianat, terutamanya kalau tuan-tuan tengok pandangan ulama, sebagaimana kata Syekh Qutub dalam menafsirkan ayat ini dalam kitab Fi Zilal Al-Quran, Syekh Qutub sebut terutama yang mengkhianati agama dia, tuan-tuan. Yang ni yang paling Allah tak suka. Allah tak bagi kita membela pemimpin-pemimpin yang khianat pada agama dia, tuan-tuan. Mukminin mukminat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebab tu khianat ni satu perkara yang sangat-sangat
dilarang oleh Islam, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah. Sebab tu saya nak minta kepada para ahli jemaah, untuk kita sama-sama berbantu, pemimpin-pemimpin jemaah kita, yang mana setelah 47 tahun kan, tuan-tuan, kita kembali menyertai kabinet, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita doa supaya mereka sukses dapat menunaikan amanahnya diberikan dengan sejayanya, dengan terbaiknya mungkin, insya-Allah. Dan tuan-tuan kena membantu dalam kapasiti dan kita sebagai ahli jemaah pada jawatan dan di mana kita berada, tuan-tuan. Kita mestilah bersama-sama dengan kerajaan yang baik, tuan-tuan. Sebab tu kita tengok kabinetnya dibentuk itu ramai non-Muslim, yang Kristiannya, yang Budanya, yang Hindunya, tuan-tuan. Ini bukan kerajaan hanya semata-mata Melayu dan Bumi Putera, tetapi tuan-tuan, bahawasanya ini kerajaan yang insya-Allah akan membuahkan sesuatu yang baik. Sebab apa? Sebab saya tengok Tan Sri Muhyiddin bila kemarin dia membuat pengumuman dengan memulakan puji-pujian kepada Allah dengan selawat. Tuan-tuan, insya-Allah kata sebuah pepatah Arab, khairul bidayah tadulu ala khair nihayah. Suatu permulaan yang baik akan menunjukkan kepada perakhiran yang baik. Dan saya pun tak nak lama-lama pada malam ini, cuma saya nak baca satu hadis. Sebab malam ni, hari ni 10 hari bulan kan. Malam ni, tuan-tuan, kita akan ada suatu perutusan yang penting daripada Datuk Seri Tok Guru Presiden. Jadi tuan-tuan, bagi saya, bila mana ada perutusan yang penting daripada Tok Guru Presiden, jam 9 malam, sekarang 8.57. Jadi tuan-tuan, insya-Allah saya minta tuan-tuan balik ni mesti mengikuti perutusan khas daripada Datuk Seri Tuan Guru Presiden kita, sebagai seorang ahli jemaah. Tuan-tuan, kita menanti-nantikan perutusan khas daripada Tok Guru, sebagai suatu mesej. Barangkali mungkin ada agenda bertindak yang ada disampaikan kepada kita. Jadi tuan-tuan, kita bagi perhatian. Mudah-mudahan di sana ada keberkatan. Dan saya nak tutup dengan sebuah hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju unukum minan nar yaumal qiyamah lau ainani tubsiran wa udhunani tasma'an wa lisanun yantiq yaqulu inni wukiltu bi thalathah bi kulli jabarin anid wa bi kulli man da'a ma Allah ilahan akhar wal musawwirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan keluar sebatang leher pada hari kiamat nanti, tuan-tuan. Yang mana leher ni, kata Nabi, ada dua mata untuk melihat, ada dua telinga untuk mendengar, ada lisan untuk berkata-kata. Lalu leher ni menyebutkan apa? Aku telah diamanahkan, diwakilkan, diberikan tugas untuk 3 golongan. Golongannya pertama, bikuli jabarin anid, untuk orangnya bengis, orangnya sombong, orangnya bongkak. Nanti leher ni akan pergi cari. Sebab tu waktu hidup jangan jadi macam Firaun, jangan jadi macam Namrud, jangan jadi macam Umayyah bin Khalaf. Firaun tuan-tuan pun tahu, kerana terlampau gila kuasa, cakap pun macam orang gila. Dia berani sebut ana rabbun nas, aku Tuhan manusia. Gila lah tu. Sebab terlampau takut dengan kuasa, takut berakhir pemerintahan. Jadi jangan jadi macam Firaun, jangan jadi macam Namrud. Namrud ni akhirnya mati kerana seekor nyamuk, tuan-tuan. Dia menentang dakwah yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim. Sebab tu orang yang menentang dakwah zaman kita ni, tuan-tuan, tak ada Nabi, yang ada cuma pewaris Nabi. Orang yang tentang ulama ni, tuan-tuan, tak ke mana. Akhirnya dia hancur, tuan-tuan. Yang dikandung keciciran, yang dikejar tidak kesampaian. Inilah bahana lawan orang ulama. Saya dah sebut 2 bulannya sudah. Kalau rasa nak sangat jadi Perdana Menteri, pilih minta maaf pada 2 nama orang ulama. Tapi dia tak pergi, buat macam mana nasib dia lah tu. Yang ketiganya, jangan jadi macam Umayyah bin Khalaf.
jahat sangat pada Islam tuan-tuan, dialah nyedera Sayyidina Bilal. Bila mati tuan-tuan, Nabi suruh buang orang yang tewas dalam Badar masuk dalam telaga. Dia ni nak buang tak boleh. Sebab apa? Kulit dia kembung habis. Allah hina waktu nak mati tuan-tuan. Jadi ingat, kadang-kadang atas dunia ni pun Allah tunjuk, tak ada tunggu leher dekat hari kiamat nanti tuan-tuan, jaga-jaga. Sebab tu jangan kita ni bengis, bongkok, sombong. Ni dapat kuasa nak rampas Kelantan tuan-tuan. Tak ada kerja. Dapat kuasa, nak semak fungsi JAKIM. Tak ada kerja tuan-tuan. Ini Allah tunjuk. Muhasabah lah. Yang kedua, leher ni akan cari siapa? Leher ni akan cari tuan-tuan, yaknilah satu golongan yang berdoa kepada Allah bersama dengan Tuhan yang lain. Tengok macam Islam, sebut nama Allah, selawat macam-macam, tapi tokoh Cina pun sembah juga. Pelik ni. Tuan-tuan jangan. Kalau kita terlibat dalam benda-benda yang macam ini, datanglah Rajab ke Syakban ke Ramadan, apa kita tak boleh tuan-tuan. Dan yang ketiga, hadis ni sebut ke atas golongan musawwarin, pelukis. Yang ni pun nanti leher ni akan cari tuan-tuan. Sebab tu kata Dr. Omar Sulaiman As-Sakhar, hadis ni menggambarkan kengerian, kedahsyatan hari kiamat yang akan kita tempuh kelak. Jadi tuan-tuan, itulah sekadar apa yang saya mampu sampai pada malam ini, untuk kita bagi laluan, insya-Allah. Kita bagi laluan, kita nak dengar ucapan Datuk Seri Tok Guru Presiden. Mudah-mudahan tuan-tuan, insya-Allah Tok Guru dipanjangkan umur oleh Allah. Insya-Allah tuan-tuan. Jadi sabarlah kepada mereka yang nak dibentangkan RUU 355. Dulu tak nak sokong pun. Bahkan dia ada kuasa pun dia tak nak buat pun. Sekarang ni dia pula sibuk. Kita baru angkat sumpah je pun agak-agak. Tak boleh nak dah mu. Agak-agak apa angkat sumpah je pun. Parlimen tak masuk lagi. Dah mu dulu ada kuasa tak nak buat, pelik tuan-tuan. Nak jadi marah tak tentu pasal. Jadi tuan-tuan, kita takut eloklah pergi dapat rawatan daripada pakar-pakar sakit jiwa. Dia macam orang cerai bini lah tuan-tuan. Bini dia pergi pejabat agama, bukan cerai, taklik. Dia janji macam-macam pada bini, dia tak buat. Kebetulan bini dia ni pun ada harta juga, pergi pejabat agama mengadu, taklik tu jatuh. Dah habis semua tempoh edah apa, tuan-tuan, kita ambil bini dia tu, dia marah pula. Siapa tak nak bini comel, rumah pun ada. Nak ambil mek dapat rumah selalu tuan-tuan. Bila kita ambil dia marah. Dia kata suami pintu belakang, ada ke patut? Mana boleh. Tuan-tuan, tuan-tuan, ini bukan kerajaan pintu belakang lah tuan-tuan. Dan ini bukan rampasan kuasa. Jangan korang hajar dengan menyebutkan ni kerajaan rampasan kuasa. Tuan-tuan, mana ada rampasan? Rampas ni tuan, kita ambil sesuatu dari orang. Ni orang tu yang lepas. Mana ada kita rampas? Betul? Dia yang bagi, betul tak? Dia toksik, kita ambil. Dia bukan rampas. Rampas ni tuan-tuan, dia pegang, kita ambil juga. Itu rampas. Tu pun tak faham, bodoh. Tu pun nak jadi juga Perdana Menteri. Kau sepak bisu nanti. Tuan-tuan tu kata letih tu. Jadi ini bukan kerajaan rampasan kuasa. Ini mengikut lunas perlembagaan. Sebab mengikut perlembagaan, bila mana demokrasi tu fail, demokrasi tu gagal, kita ni demokrasi raja berperlembagaan, kuasa dikembalikan kepada institusi beraja. Jadi atas dia Pertuan Agong lah. Jangan tuduh sembrono. Orang yang macam ni mesti kita ambil tindakan tuan-tuan. Dia cuba menggambarkan image yang buruk kepada media-media di luar negara. Ini sangat jahat. Tak apa, saya minta Menteri Undang-Undangnya baru, insya-Allah boleh fikirkan tindakan yang patut untuk heret orang yang macam ini ke mahkamah tuan-tuan. Sebab dia boleh dikira mensabotaj kerajaan dengan mengeluarkan kenyataan kerajaan ni kerajaan rampasan kuasa. Dia bukan rampas, mu yang lepas aku ambil lah. Berat nanang mu. Jadi tuan-tuan sekalian, minta maaf lah banyak-banyak. Saya pun bulan sudah tak datang. Bulan ni pun saya masuk awal. Saya ingat saya sempat sampai hari Khamis. Jumaat saya ada program penting di Pulau Pinang. Tapi tadi saya tengok tuan-tuan, hari Jumaat ferry paling awal jam 11. Jadi susah lah. Jadi terkejar-kejar. Memang tak dan lah kalau saya keluar ferry jam 11. Jadi tuan-tuan, saya akan keluar insya-Allah hari Khamis. Jadi kuliah di Masjid Pasir Hitam, terpaksa ditangguhkan.
Jadi saya sempat malam ni dengan malam esok je lah, tak apalah. Yang penting saya beritahu dekat Tuan Idris, saya nak main surah tsunami. Walaupun malam ni ada satu surah nyali minta saya gantikan Ustaz Nur Salam Al-Hafiz. Tapi apa pun saya tak mau. Saya nak main tsunami juga. Saya dengan surah tsunami berpisah tiada, tuan-tuan. Tu pun ada tadi permintaan mesej-mesej yang dihantar. Dia kata, Ustaz malam ni kuliah live jangan lupa letak bendera Parti Bunga Raya, bendera PAS dengan bendera UMNO kat depan. Sebab dulu tuan-tuan suka letak bendera atas ni. Jadi tuan-tuan tu request daripada warga Manya. Jadi jangan lupa Abang Kaidari nanti pergi cari 3 bendera tu buah atas ni. Baru nampak kemas sikit surah tsunami ni, faham? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala itu sahaja. Marilah kita sama-sama tawakuf dengan membaca tasbih kifarah wa suratul As. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafii khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Walillahil hamd, aqimus shalah.